info ini dan pelbagai lagi bersama Raifa dan Natasha setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 11 pagi, Spektrum Pagi hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Spektrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, salam sejahtera kembali semula bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli menerusi Temu Bual Radio edisi hari ini berbicara berkaitan dengan cabaran OKU penglihatan sepanjang PKP. Kami bawakan kepada anda Silaturahim Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia MFB menerusi talian Zoom. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan sudi bersama-sama dengan kami untuk kita berbicara berkaitan dengan cabaran OKU penglihatan. Baik, dan dalam menempuh tempoh yang sukar berdepan dengan pandemik COVID-19, bagaimana ya Tuan selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia melihat OKU penglihatan ini menjalani kehidupan seharian mereka sepanjang tempoh yang sukar ini? Baik, terima kasih kerana memberi ruang pada pagi ini. Jadi sepanjang masalah COVID-19 ini melanda, ya, ramai OKU penglihatan berada di dalam keadaan yang getir kerana mereka adalah di antara kumpulan yang sangat terkesan dan berisiko tinggi untuk dijangkiti oleh coronavirus ini. Rata-rata daripada mereka ini adalah mereka yang bekerja sendiri. Jadi apabila krisis ini timbul dan perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, mereka tidak dapat bergerak untuk meneruskan kerja seharian mereka. Okey. Baik, jadi apa antara cabaran OKU penglihatan ketika tempoh lockdown ini Tuan? Cabaran mereka saya rasa terbahagi kepada dua. Yang pertama, cabaran dari segi pergerakan ataupun mobility. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka bergerak ke sana ke sini dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan orang ramai, ya. Maafkan saya. Jadi apabila social distancing atau penjarakan sosial harus diamalkan, adalah sukar untuk mereka mendapat bantuan dari orang sekeliling kerana pihak lain cuba mengamalkan penjarakan sosial. Dan perkara lagi, mereka ini bergerak dengan menggunakan kenderaan awam di mana akan berlaku kesesakan ataupun akan berlaku pertembungan, ya, dengan orang awam. Jadi keadaan ini menimbulkan risiko kepada mereka. Dan cabaran kedua adalah cabaran dari segi ekonomi ataupun kewangan. Seperti saya sebut awal tadi, apabila mereka tidak dapat menjual tisu atau tidak dapat bermain muzik lagi, tidak dapat mengendalikan aktiviti mengurut tradisional, ya, mengurut badan, mengurut tapak kaki ataupun mengusahakan kerah tangan dan lain-lain bentuk perniagaan yang mereka laksanakan, maka punca pendapatan mereka hilang 100%. Berbeza dengan mereka yang tidak OKU. Mungkin mereka mempunyai alternatif yang lain seperti menjalankan kerja-kerja e-healing, ya, seperti membawa Grab ataupun penghantaran makanan secara COD, cash on delivery, dari rumah ke rumah. Itu semua tidak menjadi alternatif kepada mereka yang tidak dapat melihat kerana mereka tidak dapat memandu, mereka
agak sukar untuk memasak dan sebagainya. Jadi kehidupan mereka penuh dengan dilema dan bergantung kepada bantuan daripada pihak kerajaan, pihak NGO seperti di Yayasan Orang Hutan Malaysia maupun jiran-jirannya. Tekanan emosi mereka juga agak terganggu kerana mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai anak-anak, yang mempunyai ibu bapa yang sudah tua yang perlu dijaga dan sebagainya. Baik, dan setakat pengetahuan Yayasan Orang Buta Malaysia sendiri Cik Silaturahim, berapa ramai sebenarnya OKU Penglihatan yang dikesan positif? Okey. Ini soalan yang baik dan setakat ini kami tidak ada angka yang tepat berapa orang yang sudah dikesan positif dan berapa yang sudah meninggal, tetapi mengikut pengiraan tak rasmi sehingga semalam sekurang-kurangnya 60 ke 70 orang OKU penglihatan sudah dijangkiti dengan COVID dan sekurang-kurangnya 8 orang sudah meninggal. Jadi keadaan ini kita bimbang akan berterusan dan boleh menjadi sesuatu yang amat membimbangkan di dalam komuniti kami sebenarnya. Baik, dan ini adalah angka tidak rasmi yang dikongsikan. Tetapi Cik Silaturahim, apabila kita mengetahui bahawa rakan-rakan kita kira sebagai rakan-rakan, sahabat-sahabat kita berdepan dengan cabaran yang cukup getir ini, apa sebenarnya usaha juga yang telah pun dilakukan oleh Yayasan Orang Buta Malaysia untuk membantu sedikit sebanyak mereka yang terkesan ini? Di Yayasan Orang Buta Malaysia, kami menumpukan kepada program bantuan makanan asas dan juga program bantuan kanak-kanak atau bayi, keperluan bayi, serta bantuan kepada pelajar-pelajar yang OKU penglihatan ini untuk meneruskan PDPR ataupun pembelajaran di atas talian daripada rumah. Program bantuan makanan yang dimaksudkan ialah memberi bantuan makanan asas kepada OKU penglihatan di seluruh negara. Program ini sudah pun bermula sejak bulan April tahun 2020 lagi. Hinggalah sekarang masih berterusan. Jadi pasukan kami atau sukarelawan kami akan bergerak dari negeri ke negeri setelah mendapat kelulusan daripada MKN untuk pergi dari rumah ke rumah atau kawasan ke kawasan dan memberi bantuan secara terus kepada mereka dalam dua bentuk lah, sama ada bentuk makanan kering, barangan runcit maksud saya, ataupun dalam bentuk wang tunai. Dan bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil, kami memberi bantuan susu dan lampin pakai buang. Bagi pelajar-pelajar yang berada di rumah sudah sekian lama, kami menyediakan peranti ataupun tablet telefon ataupun telefon pintar yang bersuara untuk membolehkan mereka menjalani kelas secara atas talian daripada rumah sekiranya kawasan mereka mempunyai sambungan ke internet. Jadi kesemua program ini dijalankan dengan kerjasama pihak-pihak lain lah, seperti pihak korporat, agensi kerajaan dan juga orang perseorangan.
Baik, ada atau tidak yang meminta juga bantuan contohnya untuk bayaran sewa rumah atau bil elektrik, bil api, bil telefon, ada ke Cik Zahid Rahim? Ada yang memerlukan sewa rumah, utility ataupun wang saku. Ya, kerana bantuan yang kami berikan tu sebenarnya berada di tahap minimum. Mana-mana pihak pun bila diberi bantuan bersifat minimum lah, ya. Kalau dalam bentuk barangan, mereka menghadapi masalah wang tunai. Kalau beri wang tunai, mereka berhadapan dengan masalah untuk pergi membeli dalam keadaan lockdown yang sebegini. Jadi seperti saya sebutkan tadi, selain daripada memberi barangan runcit, kami juga cuba memberi bantuan kewangan, tetapi pada skala yang kecil-kecilan dan kepada kes-kes yang kritikal. Kerana sumber daripada Yayasan Orang Buta sendiri adalah bergantung kepada sumbangan orang awam ataupun korporat maupun agensi kerajaan. Dan kebanyakan sumbangan itu datang dalam bentuk barangan. Mana mungkin kami di Yayasan dapat menterjemahkannya ke dalam bentuk tunai. Tetapi bagi kes-kes terpencil seperti pelajar yang ingin meneruskan pengajian di universiti tetapi tidak mempunyai kewangan untuk membayar yuran, ataupun ingin memasuk pusat latihan dan memerlukan bantuan kewangan, maka kes-kes begini kami akan bantu dengan apa cara sekalipun. Okey. Baik, dan pasti juga ada harapan dari pihak Yayasan Orang Buta Malaysia sendiri kepada pihak kerajaan maupun pihak swasta. Apa agaknya harapan dan mungkin yang boleh diharapkan? Di pihak yayasan, kita berharap pihak kerajaan apabila mengumumkan pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej prihatin, pakej sara hidup dan sebagainya ini, seharusnya mengambil kira keperluan OKU sebagai salah sebuah kelompok di dalam kumpulan penerima. Kita tak nafikan pihak kerajaan tidak pernah meminggirkan OKU, tetapi keperluannya masih berada di tahap yang tidak mencukupi. Terutamanya kalau kita tengok sekarang ini, pihak kerajaan menyediakan bantuan bulanan RM450 sebulan ya, kepada semua OKU yang berpendapatan di bawah 1,500. Apabila mereka sudah tidak dapat bekerja lagi,